Pada jam 5 pagi, mangsa sepatutnya menjemput anak lelakinya untuk pergi ke dusun duriannya. Bagaimanapun, mangsa tidak hadir seperti yang dijanjikan. Anak lelaki mangsa cuba menghubungi mangsa dan pergi mencarinya sepanjang hari tetapi tidak berjaya. Selepas berbincang dengan keluarga, anak lelaki mangsa memutuskan untuk membuat laporan polis. 5 hari selepas mangsa hilang, anak mangsa mendapat satu berita yang sangat mengejutkan yang telah menimpa bapanya. Apa yang terjadi sebenarnya? 2 hari selepas mangsa didapati hilang, pihak polis menerima maklumat pada jam 8 malam yang mengatakan bahawa terdapat satu mayat manusia yang tidak dikenal pasti terapung di kolam tampungan banjir yang terletak di sebelah lebuh raya. Pihak polis kemudian bergegas ke tempat kejadian dan mengambil mayat tersebut. Pihak polis memulakan siasatan mereka. Pada hari keempat selepas mayat ditemui, pihak polis meminta anak lelaki dan anak perempuan mangsa mengenal pasti mayat tersebut. Kedua-dua mereka mengesahkan bahawa mayat itu adalah bapa mereka. Pada hari ke-17 selepas mayat ditemui, 4 orang suspek telah ditangkap oleh polis. 3 daripada mereka merupakan pegawai dalam pasukan menyelamat. Kesemua suspek kemudian diheret ke mahkamah untuk dibicarakan. Suspek yang bernama Lim Chun Ji, 26 tahun, Syazwan Saad, 29 tahun, Iskandar Zulkarnain Abdul Manaf, 28 tahun dan Muhammad Idris Abu Bakar, 40 tahun, telah dituduh membunuh alias Mak Nor, 52 tahun, di Lombong Tempatan Banjir, Lingkaran Putrajaya, Cyberjaya, di dalam daerah Sepang, Selangor pada 7 Julai 2015 bersamaan dengan 20 Ramadan, kira-kira jam 11 malam hingga 10 Julai 2015 bersamaan dengan 23 Ramadan, kira-kira jam 6 petang. Kesemua suspek didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati jika disabit kesalahan. Lim Chun Ji merupakan seorang pengurus pemasaran dan juga seorang pengusaha kolam ikan, manakala Syazwan, Iskandar dan Idris bekerja sebagai anggota Pasukan Bantuan dan Menyelamat Bencana Khas Malaysia SMART. Alias pula berniaga dan juga mengusahakan kolam ikan serta dusun durian. Di peringkat mahkamah tinggi, hanya 3 orang suspek sahaja yang disabitkan kesalahan bersubahat membunuh mangsa, iaitu Lim, Syazwan dan Iskandar. Ketiga-tiga mereka dikenakan hukuman gantung sampai mati oleh mahkamah tinggi. Ketiga-tiga mereka kemudian memfailkan rayuan di mahkamah rayuan. Kes dibawa ke mahkamah rayuan. Apakah keputusan mahkamah rayuan? Adakah Lim, Syazwan dan Iskandar kekal bersalah atau dibebaskan? Menurut pegawai polis, apabila pasukannya tiba di rumah Syazwan dan mengenal pasti diri mereka sebagai pegawai polis, pasukan polis mengambil masa 20 minit sebelum pintu dibuka dan Syazwan dilihat cuba melarikan diri. Berlaku pergelutan antara polis dan Syazwan sebelum dia akhirnya dapat ditangkap. Menurut isteri kedua si mati, iaitu pada 7 Julai 2015, kira-kira jam 9.40 malam, si mati sedang berehat di rumahnya apabila si mati menerima panggilan telefon dari seorang pemanggil yang ingin membeli durian. Isteri kedua mendengar si mati memberitahu pemanggil itu untuk datang hari lain, tetapi pemanggil tersebut berkeras untuk datang pada malam itu. Si mati keluar dari rumah isteri kedua kira-kira jam 10 malam dan itulah kali terakhir dia melihat si mati. Dia cuba menelefon dan menghantar mesej kepada si mati selepas dia terjaga pada jam 2.30 pagi tetapi tiada jawapan. Siasatan polis dengan syarikat telekomunikasi mendedahkan bahawa pada 7 Julai 2015 sekitar jam 9.30 malam hingga 10.30 malam, si mati menerima 10 panggilan masuk daripada nombor telefon milik Syazwan. Menurut adik kepada si mati yang juga pekerja di dusun durian milik si mati, dia melihat abangnya berada di dusun itu bersama 2 lelaki yang tidak dikenali antara jam 10 malam hingga 11 malam pada 7 Julai 2015. Adik si mati melihat mereka menaiki sebuah kereta jenis Mitsubishi Pajero berwarna merah.
adik Simati hanya dapat mengingati semula huruf PDT pada plat pendaftaran kenderaan tersebut, tetapi dia tidak dapat mengingati nombor plat pendaftaran. Si adik melihat abangnya duduk di tempat duduk penumpang hadapan, manakala seorang daripada orang yang tidak dikenali itu dilihat memandu Pajero tersebut dan seorang lagi dilihat duduk di belakang Simati di tempat duduk penumpang belakang. Ketika di dalam mahkamah, adik Simati dapat mengenal pasti secara positif bahawa Iskandar adalah individu yang memandu kereta tersebut dan Syazwan adalah individu yang duduk di tempat duduk penumpang belakang. Menurut adik Simati, dia dapat mengenal pasti Syazwan dan Iskandar adalah kerana pencahayaan berhampiran kabin yang datang daripada cahaya bulan, unggun api dan lampu suluhnya cukup terang untuk dia berbuat demikian. Dia juga berada berdekatan dengan mereka dan dia dapat melihat mereka berdua selama hampir 5 minit. Pada 7 Julai 2015, kira-kira jam 11 malam, seorang lagi pekerja di Dusun Durian melihat Simati bersama Syazwan dan Iskandar di kabin di Dusun Durian milik Simati itu. Pekerja itu sebelum ini dimaklumkan oleh Simati bahawa dia akan datang ke dusun untuk mengambil beberapa biji durian. Apabila Simati tiba di situ bersama Syazwan dan Iskandar, Simati mengarahkan pekerjanya itu supaya membelah beberapa biji durian untuk dimakan. Menurut pekerja itu, Simati, Syazwan dan Iskandar berada di dusun itu selama hampir 45 minit. Pekerja itu bersama seorang lagi pekerja kemudiannya memuatkan beberapa biji buah durian ke dalam Pajero tersebut atas arahan Simati. Selepas mereka selesai memuatkan durian, Simati bersama-sama Syazwan dan Iskandar beredar dari situ. Pekerja itu hanya dapat mengenal pasti Iskandar semasa kawat cam dan dia dapat mengenal pasti kedua-dua tertuduh iaitu Syazwan dan Iskandar dari kandang tertuduh. Menurut isteri Iskandar, dia mengesahkan bahawa pada 7 Julai 2015 selepas berbuka puasa, Iskandar keluar dengan Pajero berwarna merah miliknya. Kira-kira jam 12.30 malam sebelum dia masuk tidur pada malam itu, isteri Iskandar mengatakan bahawa suaminya itu masih tidak pulang ke rumah. Apabila dia bangun pada keesokan harinya kira-kira jam 4 pagi, isteri Iskandar mengatakan yang suaminya sudah berada di rumah dan dia melihat beberapa biji durian dibawa pulang oleh suaminya. Pada 7 Julai 2015, Syazwan sepatutnya bertugas berkawal dari jam 8 malam hingga 10 malam. Bagaimanapun, Syazwan meminta pertukaran shiftnya dengan rakan sekerjanya kepada 10 malam hingga 12.30 malam. Syazwan memberitahu kepada rakan sekerjanya itu yang dia mempunyai beberapa masalah untuk diuruskan. Bagaimanapun, Syazwan tidak hadir di sepanjang malam pada hari itu dan rakan sekerjanya terpaksa menanggung shift Syazwan. Semasa menjalankan tugas, rakan sekerjanya menyedari Pajero berwarna merah milik Iskandar keluar dari pos kawalan hadapan. Bagaimanapun, dia tidak tahu siapa yang berada di dalam kereta tersebut. Menurut pegawai penyelia kepada Syazwan, dia kenal dengan Lim Chun Ji. Pegawai itu mengatakan dia bekerja sambilan dengan Lim di kolam ikan milik Lim. Sejak Jun 2015, Lim dilihat sangat rapat dengan Iskandar dan semua kerja pegawai itu dengan Lim telah diambil alih oleh Iskandar. Pegawai itu ada menerima mesej WhatsApp dari Lim yang mengandungi kad pengenalan Simati dan mesej yang bertulis kasih settle. Seorang lagi kenalan pegawai itu juga menerima mesej yang sama dari Lim. Pada keesokan harinya, pegawai itu menerima panggilan telefon dari Lim yang bertanyakan sama ada dia telah menerima mesejnya. Pegawai itu mengiyakannya. Lim kemudian kedengaran ketawa dan berkata, kasih settle dan kasih bungkus, kasih hilang. Menurut pegawai penyelia tersebut, Syazwan sepatutnya bertugas pada 7 Julai 2015 dari jam 10 malam hingga jam 12.30 malam, tetapi Syazwan tidak hadir. Apabila pegawai itu menghubungi Syazwan untuk bertanyakan keberadaannya, pegawai itu dimaklumkan bahawa Syazwan ada bersama Iskandar di sebuah dusun durian. Pegawai itu mendengar Iskandar bersuara sedikit marah dalam talian.
Pada 13 Julai 2015, bersamaan dengan 26 Ramadan, Iskandar telah menghantar Pajero miliknya ke sebuah bengkel di Subang Jaya untuk kerja mengecat. Iskandar bertemu dengan penyelia bengkel dan meminta supaya Pajero miliknya yang berwarna merah itu dicat baru kepada warna kelabu. Iskandar sendiri membayar sebanyak RM2,000 secara tunai sebagai deposit dan sebahagian bayaran untuk kerja mengecat dan resit telah dikeluarkan. Beberapa hari kemudian, Iskandar kembali semula ke bengkel dan meminta seluruh karpet kereta Pajero itu diganti dengan yang baru. Sebelum kerja mengecat selesai, kereta itu telah dirampas oleh polis. Penyelia bengkel dapat mengecam Iskandar secara positif. Anak perempuan kepada si mati mengesahkan bahawa sebelum kematian bapanya, si mati mempunyai 5 kolam ikan di mana 4 daripadanya telah disewakan kepada Lim. Syarikat milik Lim berminat untuk membeli kesemua kolam ikan si mati, tetapi si mati dan keluarganya menentang sekeras-kerasnya. Kali terakhir anak perempuan si mati melihat bapanya adalah pada 7 Julai 2015, kira-kira jam 4 petang di rumah ibunya. Pada keesokan harinya, isteri kedua si mati memaklumkan kepada anak perempuan si mati bahawa arwah keluar bersama orang yang ingin membeli buah durian dan si mati tidak pulang sejak itu. Selepas beberapa perbincangan, keluarga si mati bersetuju untuk membuat laporan polis. Anak perempuan si mati ada menghubungi Lim untuk bertanyakan keberadaan si mati dan Lim menjawab, "Ayah kamu mungkin pergi ke Thailand, nanti saya panggil orang cari dia." Menurut pakar patologi forensik, si mati telah meninggal dunia akibat kecederaan badan yang dialaminya yang cukup dalam keadaan biasa untuk menyebabkan kematian. Pakar patologi mengesahkan bahawa punca kematian adalah tekanan pada leher si mati. Pakar patologi juga menyatakan bahawa terdapat tali nailon hitam mengelilingi leher si mati sebanyak 2 kali. Dengan satu hujung tali ini diikat pada satu hujung seutas wayar dan hujung wayar yang satu lagi diikat pada batu besar. Seutas wayar juga kelihatan di leher si mati. Tiada lebam atau luka kulit yang jelas kelihatan bersebelahan dengan neck ligature. Tangan si mati diikat bersama di belakang dengan tali nailon hitam. Tali ini kemudiannya diikat pada buku lali kiri si mati. 2 gelung nailon dilihat di sekeliling pergelangan tangan kanan si mati, manakala pergelangan tangan kiri pula mempunyai 1 gelung dengan pelbagai simpulan. Terdapat juga wayar yang diikat pada buku lali kiri yang satu hujungnya diikat pada batu besar yang lain. 2 gelong wayar dilihat di sekeliling kawasan perut si mati dan wayar ini dilekatkan pada seluar pendek si mati. Ada satu lagi batu besar yang diletakkan di kawasan celah peha si mati. Terdapat 2 kesan lekukan dilihat pada kulit perut si mati yang dibuat oleh 2 gelong wayar tersebut. Pakar patologi mengesahkan si mati tiada patah tulang hyoid dan hanya tanduk atas kiri rawan thyroid si mati telah patah. Pakar patologi juga menganggarkan si mati telah meninggal dunia 5 hari sebelum penemuan mayatnya. Semasa Syazwan berada dalam tahanan polis, dia memberi maklumat kepada polis yang membawa kepada penemuan sebuah beg berwarna coklat yang mengandungi telefon bimbit dan barangan peribadi milik si mati. Bukan itu sahaja, terdapat juga parang si mati dan beberapa kad atas nama si mati yang kesemuanya dapat dikenal pasti oleh kedua-dua anak si mati. Polis turut menemui sepasang gunting dan tali nailon hitam berdasarkan maklumat yang diberikan oleh Syazwan. Tali-tali yang ditemui melekat pada mayat si mati dan tali-tali yang ditemui berdasarkan maklumat yang diberikan oleh Syazwan telah dihantar ke Jabatan Kimia untuk dibuat perbandingan. Menurut ahli kimia, tali tersebut adalah sama dari segi warna, saiz dan komposisi. Ahli kimia berpendapat bahawa tali itu mungkin berasal dari sumber yang sama. Merujuk kepada pembelaan Syazwan secara keterangan bersumpah, dia tidak berkahwin dan pada mulanya dia menyertai tentera. Syazwan kemudiannya dipindahkan ke ibu pejabat SMART di Pulau Meranti, Puchong, Selangor pada Disember 2014. Syazwan mendakwa yang dia tidak mengenali Lim Chun Ji. Pada 7 Julai 2015, Syazwan sepatutnya bertugas dari jam 8 malam hingga 10 malam.
Namun begitu, sekitar jam 9 malam, Syazwan menerima panggilan dari Iskandar yang meminta Syazwan menemani Iskandar membeli beberapa buah durian. Syazwan memberitahu kepada Iskandar yang dia sedang bertugas. Iskandar kemudian meminta Syazwan memohon pelepasan sementara tugas dari pegawai penyelianya. Pegawai penyelia Syazwan pada mulanya menolak permintaan Syazwan itu, tetapi selepas Iskandar bercakap dengan pegawai penyelia tersebut melalui telefon, pegawai penyelia itu membenarkan Syazwan menemani Iskandar. Syazwan bertolak bersama Iskandar menaiki Mitsubishi Pajero berwarna merah milik Iskandar pada sekitar jam 9.30 malam. Syazwan dan Iskandar kemudian pergi ke rumah si Mati di Taman Haneko Semenyih untuk menjemputnya. Mereka tiba di rumah si Mati kira-kira jam 10.20 malam dan mengambil si Mati lalu terus ke Dusun Durian. Mereka tiba di dusun itu kira-kira jam 11 malam dan berada di dusun itu selama hampir 30 minit. Selepas menjamah durian, mereka kemudian meninggalkan dusun itu. Syazwan mengesahkan bahawa si Mati duduk di tempat duduk penumpang hadapan dan dia duduk di belakang si Mati. Pada mulanya, Syazwan menafikan telah menghubungi si Mati semasa dia dalam perjalanan ke rumah si Mati, tetapi dia kemudiannya menukar versinya dan memberikan keterangan bahawa dia memang menghubungi si Mati atas arahan Iskandar. Dalam perjalanan ke rumah si Mati, mereka dihalang roblok polis, tetapi mereka dibenarkan untuk lalu. Mereka tiba di rumah si Mati sekitar jam 11.40 malam hingga jam 11.45 malam dan menurunkan si Mati di sana. Mereka segera pulang ke ibu pejabat dan tiba di ibu pejabat sekitar jam 12.30 tengah malam. Pada 26 Julai 2015, bersamaan dengan 9 Syawal, Syazwan telah kembali semula ke ibu pejabat untuk melaporkan tugas selepas tamat cuti Hari Raya Aidilfitri. Kira-kira jam 2.15 pagi, sepasukan anggota polis pergi ke kuartersnya dan menahannya. Syazwan menafikan bahawa dia cuba melarikan diri dan dia mendakwa yang dia telah diserang oleh polis. Selepas ditahan, dia dibawa ke Balai Polis Salak Tinggi. Selepas disoal siasat, Syazwan telah dibawa ke kawasan lapang di belakang ibu pejabat di mana dia diarah pergi ke tempat tertentu untuk mengambil beg dan mengacukan parang. Syazwan kemudian dibawa ke tempat letak kereta dan diperintahkan untuk mengambil tali nailon. Kemudian, dia dibawa ke tepi jalan dan diarahkan untuk mengambil kad si Mati. Syazwan menafikan yang dia telah memberikan apa-apa maklumat yang membawa kepada penemuan semua barang yang dirampas dan menafikan telah membuang semua barang itu di sana. Merujuk kepada pembelaan Iskandar secara keterangan bersumpah, pada tahun 2015, Iskandar merupakan ketua operasi di Seksyen 6 Ibu Pejabat Smart Pulau Meranti, Puchong, Selangor. Pada 7 Julai 2015, bersamaan dengan 20 Ramadan, kira-kira jam 9 malam, Iskandar keluar dari Ibu Pejabat bersama Syazwan untuk pergi ke Dusun Durian milik si Mati untuk membeli beberapa biji durian. Iskandar mendakwa yang dia hanya mengenali si Mati secara kebetulan, iaitu seminggu sebelum hari tersebut. Selepas mendapat kelulusan pegawai penyelia berhubung pelepasan sementara tugas Syazwan, Iskandar bertolak bersama Syazwan dengan menaiki Mitsubishi Pajero berwarna merah miliknya pada jam 9.30 malam. Mereka pergi mengambil si Mati di rumahnya di Taman Haneko dan kemudiannya pergi ke Dusun Durian milik si Mati. Iskandar mengesahkan bahawa dia yang memandu Pajero tersebut, manakala si Mati duduk di sebelahnya di tempat duduk penumpang hadapan dan Syazwan duduk di belakang si Mati. Selepas mereka tiba di Dusun Durian, mereka mempunyai beberapa buah durian untuk dimakan dan kemudiannya pergi menghantar si Mati ke rumahnya sekitar jam 11.30 malam. Dalam perjalanan ke rumah si Mati, mereka dihalang roblok polis namun mereka dibenarkan untuk lalu. Iskandar tiba di rumahnya sekitar jam 1 pagi dan dia meninggalkan beberapa biji durian di luar rumah. Iskandar kemudian ditahan polis di rumahnya. Dia hanya dimaklumkan oleh polis bahawa si Mati telah meninggal dunia. Polis bertanyakan tentang Pajero miliknya dan dia memberitahu polis bahawa Pajero tersebut dihantar ke bengkel di Subang Jaya. Dia ingin mengecat semula Pajero itu dan ingin menggantikan kapet baru untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Iskandar juga mendakwa yang dia tidak mengenali Lim Chun Ji.
Peguam bela kepada Syazwan berhujah bahawa Hakim Mahkamah Tinggi telah terkilaf apabila mendapati Syazwan membuat 10 panggilan telefon kepada si mati pada malam berkenaan. Menurut peguam bela tersebut, tiada bukti yang membuktikan bahawa nombor telefon 014-5.7232 adalah milik Syazwan. Pihak pendakwaan kemudian memanggil seorang pegawai kanan dari Jabatan Keselamatan di syarikat Digi Communications untuk memberi keterangan. Menurut pegawai Digi tersebut, terdapat 6 nombor telefon yang didaftarkan di bawah nama si mati pada masa itu dan hanya 2 nombor sahaja yang berkaitan dalam kes ini, iaitu nombor telefon 014-6.1477 dan 014-6.5123. Rekod menunjukkan terdapat 10 panggilan masuk dari nombor 014-5.7232 pada 7 Julai 2015 antara jam 9.31 malam hingga 10.22 malam. Dari 10 panggilan itu, hanya 2 panggilan sahaja yang berjaya. Pihak pendakwaan juga memanggil pegawai eksekutif dari Celcom untuk memberi keterangan. Menurut pegawai Celcom tersebut, nombor telefon 014-5.7232 telah didaftarkan atas nama Syazwan pada masa material. Pegawai Celcom juga menyatakan bahawa berdasarkan rekod, terdapat kesilapan dalam nombor kad pengenalan milik Syazwan yang berdaftar dengan Celcom. Perbezaan dalam nombor kad pengenalan itu adalah di angka terakhir yang dinyatakan sebagai 4 apabila ia sepatutnya 3. Bukti juga menunjukkan bahawa Celcom telah menghantar mesej kepada Syazwan untuk membetulkan nombor kad pengenalannya, namun dia tidak berbuat demikian. Apabila ditanya tentang nombor telefonnya semasa pemeriksaan balas, Syazwan menjawab bahawa dia tidak ingat. Bagaimanapun, keterangan yang paling penting terhadap Syazwan adalah dia akhirnya mengaku telah menelefon si mati pada malam itu atas arahan Iskandar. Syazwan juga mengaku yang dia menyimpan nombor telefon si mati dalam telefon bimbitnya. Oleh itu, Mahkamah Rayuan mendapati isu ini tiada merit dan Mahkamah Rayuan tidak nampak sebab isu ini untuk mengganggu dapatan Hakim Mahkamah Tinggi. Peguam bela kepada Iskandar kemudian berhujah bahawa pada malam berkenaan, Syazwan dan Iskandar sudah menghantar si mati pulang ke rumahnya sekitar jam 11.30 malam. Peguam bela seterusnya berhujah bahawa terdapat sebuah pondok pengawal di bawah rumah si mati, tetapi pihak pendakwaan gagal memanggil mana-mana pengawal yang bertugas pada malam itu untuk memberi keterangan. Menurut peguam bela, ini sepatutnya menimbulkan inferens buruk terhadap pihak pendakwaan. Isu lain yang dibangkitkan oleh peguam bela Iskandar ialah si mati boleh meninggal dunia pada bila-bila hari, iaitu dari 5 Julai 2015 hingga 10 Julai 2015, memandangkan pakar patologi forensik menganggarkan masa kematian si mati adalah 5 hari atau kurang sebelum penemuan mayat. Mahkamah Rayuan mendapati tiada merit dalam isu ini. Ini kerana saksi-saksi pendakwaan telah memberi keterangan bahawa mereka melihat si mati dalam keadaan sihat dan hidup sehingga jam 11 malam hingga jam 11.45 malam pada 7 Julai 2015 apabila si mati dilihat kali terakhir meninggalkan Dusun Durian bersama Syazwan dan Iskandar di dalam Pajero berwarna merah. Isteri kedua si mati juga memberi keterangan bahawa si mati meninggalkan rumahnya kira-kira jam 10 malam pada 7 Julai 2015 dan tidak pernah pulang. Tiada jawapan apabila dia cuba menghubungi dan menghantar mesej kepada si mati selepas dia terjaga pada jam 2.30 pagi keesokan harinya. Fakta ini tidak pernah dicabar oleh tertuduh memandangkan isteri kedua si mati tidak pernah disoal balas. Oleh itu, Mahkamah Rayuan juga berpandangan bahawa tiada merit dalam isu ini. Peguam bela kepada Iskandar sekali lagi berhujah bahawa Hakim Mahkamah Tinggi telah terkilaf apabila mendapati bahawa kelakuan Iskandar menghantar keretanya untuk dicat baru menimbulkan anggapan bahawa dia cuba menyembunyikan jenayah membunuh si mati. Keterangan ini menurut pihak pendakwaan adalah bertujuan untuk menghapuskan bukti jenayah mereka dan Mahkamah Rayuan menerima hujahan ini kerana ia adalah merujuk kepada satu keadaan di mana Syazwan dan Iskandar cuba melindungi jenayah mereka dan supaya kereta yang digunakan pada malam itu tidak boleh dicamkan oleh saksi-saksi yang berada di Dusun Durian pada malam itu.
Pada 13 Julai 2015, bersamaan dengan 26 Ramadan, Iskandar pergi ke bengkel untuk mengecat keseluruhan keretanya kepada warna lain, iaitu dari warna merah kepada kelabu. Ini adalah hari yang sama anak-anak si mati diminta oleh polis untuk mengenal pasti mayat bapa mereka. Selepas beberapa hari, Iskandar kembali semula ke bengkel dan meminta untuk menggantikan keseluruhan kapet kereta itu. Penyelia bengkel memberi keterangan bahawa Iskandar mahu kerja mengecat kereta itu disiapkan dengan secepat mungkin, tetapi tidak memaklumkan sebabnya. Jika benar Iskandar meminta kereta itu dicat baru untuk sambutan Aidilfitri yang hanya berbaki beberapa hari sahaja lagi, Iskandar akan memberitahu kepada penyelia bengkel tersebut mengenainya supaya kereta itu siap pada masa itu, tetapi Iskandar tidak memaklumkan perkara itu kepada penyelia bengkel. Ini menafikan pembelaan Iskandar di mahkamah bahawa dia menghantar kereta itu ke sana untuk dicat baru bagi tujuan menyambut Aidilfitri. Bagi Syazwan pula, keterangan menunjukkan bahawa dia cuba melarikan diri dan menentang penahanan apabila sepasukan polis pergi ke rumahnya. Semasa peringkat pembelaan, Syazwan hanya menafikan tentang perkara itu dan dia mendakwa telah diserang oleh polis. Sebaliknya, selepas meneliti rekod rayuan dengan teliti, Mahkamah Rayuan mendapati tiada sebab untuk mengesyaki kebenaran keterangan polis kerana tiada sebab untuk polis mereka-reka apa-apa keterangan terhadap Syazwan. Peguam bela kepada Iskandar berhujah bahawa Hakim Mahkamah Tinggi telah terkilaf apabila gagal mempertimbangkan ketiadaan motif di pihak tertuduh. Peguam bela berhujah bahawa motif adalah penting dalam kes ini kerana kes pendakwaan adalah berdasarkan keterangan mengikut keadaan. Mahkamah Rayuan bersetuju dengan peguam bela bahawa tidak ada bukti untuk menunjukkan motif di pihak tertuduh untuk membunuh si mati. Bagaimanapun, pihak pendakwaan berhujah bahawa mereka tidak bergantung pada motif, tetapi teori terakhir dilihat bersama dan keterangan mengikut keadaan lain untuk membuktikan pertuduhan mereka terhadap tertuduh. Mahkamah Rayuan bersetuju dengan pihak pendakwaan dan seterusnya berpendapat bahawa ketiadaan motif, walaupun kes pendakwaan bergantung semata-mata kepada keterangan mengikut keadaan, tidak dengan sendirinya mengenepikan tertuduh atau menjadikan sabitan itu tidak selamat. Oleh itu, Mahkamah Rayuan membuat kesimpulan dengan berpegang bahawa walaupun pihak pendakwaan gagal membuktikan motif untuk membunuh si mati di pihak tertuduh, terdapat keterangan mengikut keadaan lain yang menyokong sabitan terhadap mereka berdasarkan keadaan keseluruhan kes. Setelah meneliti rekod rayuan dengan teliti dan selepas mendengar penghujahan semua pihak, panel 3 hakim Mahkamah Rayuan telah membuat keputusan sebulat suara bahawa tidak ada salah arah yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Tinggi dalam keputusannya. Mahkamah Rayuan juga mendapati bahawa Hakim Mahkamah Tinggi tidak tersilap dalam fakta dan undang-undang dalam membuat keputusan tersebut dan Mahkamah Rayuan tidak nampak sebab untuk mengganggu perkara yang sama. Mahkamah Rayuan juga berpandangan bahawa berdasarkan keterangan yang dikemukakan apabila diambil secara keseluruhan, Mahkamah Rayuan membenarkan rayuan Lim Chun Ji dan mengetepikan sabitannya. Ini bermaksud Lim Chun Ji didapati tidak bersalah dan dibebaskan. Bagi keputusan Lim Chun Ji ini, pihak pendakwaan tidak membuat rayuan terhadap keputusan tersebut ke Mahkamah Persekutuan. Berkenaan dengan rayuan Syazwan dan Iskandar, Mahkamah Rayuan telah menolak rayuan mereka dan mengesahkan sabitan dan hukuman mati terhadap kedua-dua tertuduh. Ini bermaksud Syazwan dan Iskandar kekal bersalah dan dikenakan hukuman mati. Syazwan dan Iskandar kemudian memfailkan rayuan masing-masing terhadap keputusan tersebut ke Mahkamah Persekutuan. Apakah keputusan Mahkamah Persekutuan? Adakah Syazwan dan Iskandar kekal bersalah atau dibebaskan? Panel Hakim Mahkamah Persekutuan menyatakan bahawa keterangan mengikut keadaan yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan adalah mencukupi untuk membuktikan kesalahan Syazwan dan Iskandar. Pada 12 Disember 2022, setelah membuat pertimbangan yang teliti, Mahkamah Persekutuan yakin bahawa Mahkamah Rayuan adalah tepat dalam mengesahkan keputusan Mahkamah Tinggi. Ini bermaksud rayuan yang dibuat oleh Syazwan dan Iskandar ditolak Mahkamah Persekutuan.
Syazwan dan Iskandar kekal bersalah dan dikenakan hukuman gantung sampai mati. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes pendakwa raya lawan Lim Chun Ji, Syazwan Saad dan Iskandar Zulkarnain Abdul Manaf 2022 MLJU 440 Mahkamah Rayuan Putrajaya. Nombor rayuan jenayah B06AM2209, B06AM 2309 dan B06AM 2409 tahun 2018.